Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri perbincangan ataupun siri ulang kaji UPKK kita, yang mana pada kali ini kita nak berkongsi ataupun kita nak bincangkan berkaitan dengan subjek ibadah bagi pelajaran tahun 5, iaitu tajuknya ialah solat jenazah. Okey, kita nak berbincang berkaitan dengan solat jenazah. Solat jenazah ni dilakukan selepas daripada seorang hamba Allah yang beragama Islam itu meninggal dunia, selepas dimandikan dia dan dikafankan dia, kemudian dilakukan solat jenazah. Okey. Pengertian ataupun erti solat jenazah itu ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah ataupun ke atas orang yang telah meninggal dunia, iaitu orang Islam. Orang Islam yang telah meninggal dunia. Kan, solat jenazah ni solat untuk orang yang solat yang dilakukan oleh orang yang hidup lah. Bila dah jadi jenazah, takkan dia nak solat sendiri. Kan, dia dah meninggal dunia. So kita yang hidup ni bila terdengarnya berita berkaitan dengan kematian ataupun seseorang itu meninggal dunia, sebagai penghormatan yang terakhir kita, pastikan kita boleh solat jenazah bagi orang tersebut. Tak kisahlah dia itu saudara mara kita ke, saudara se-Islam kita ke, ataupun tambah-tambah lagi ibu dan ayah kita, ataupun saudara yang terdekat dengan kita, memang kita kena menunaikan bagi penghormatan terakhir dengan laksanakan solat jenazah ke atas si mati. Okey, itu bagi pengertian. Seterusnya, hukum. Okey, hukum solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang mana wajib ke atas orang ramai, tetapi memadai dilakukan oleh sebahagian orang sahaja. Maksudnya, jika berlaku satu-satu kematian, jika berlakunya ada orang panggil kita untuk solat jenazah, maka kita kena pergi. Okay. Maksud fardu kifayah kat sini, kalaulah contohnya satu taman, kita duduk dekat taman. Okey, contohnya kita tinggal dekat satu taman ataupun tak kisahlah kawasan sekitar kita tu, kemudian ada terjadinya satu kes kematian yang mana ahli keluarga dia ajak ataupun bila berlaku kematian tu, maka kena uruskan jenazah tersebut. Lepas tu, untuk solat jenazah ni, seorang pun tak pergi solat jenazah, maka seluruh ahli qaryah ataupun seluruh ahli taman, orang taman tu berdosa. Tetapi kalau sekiranya contohlah satu taman ada 100 orang, bila berlakunya ataupun bila diajak untuk solat jenazah adalah dalam contohnya 10 orang yang pergi, maka seluruh taman tu sudah melepasi tahap kewajipan fardu kifayah itu sendiri. Maksudnya dah tak apa dah. Kalau ada 10 orang wakil ataupun 3 orang, 4 orang wakil pun dah memadai. Tetapi kalau seorang pun tak pergi, maka seluruh orang taman tu akan berdosa. Itu maksud fardu kifayah. Dia lain daripada fardu ain. Fardu ain ni melibatkan individu. Fardu kifayah ni satu komuniti. Maksudnya ada wakil dalam komuniti tersebut, maka itu dah melepasi syarat fardu kifayah. Okey. Kemudian dalil solat jenazah. Okey, sallu ala mautakum bil laili wan nahar.
riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sembahyanglah kamu ke atas orang yang mati di kalangan kamu pada malam hari ataupun siang hari. Okey, maksudnya bila berlakunya kematian, kena pergi solat, kena solat ke atas jenazah tersebut, tak kisahlah pada waktu pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke. Okey, untuk melengkapkan pengurusan terakhir bagi jenazah tersebut sebelum dibawa ke kubur. Okey, seterusnya. Ni kita nak tengok berkaitan rukun-rukun solat jenazah. Okey, rukun solat jenazah yang pertama ialah niat. Okey, kena niat. Okey, sama macam solat fardu biasa, dia ada niat. Okey, kemudian yang seterusnya berdiri betul ataupun berdiri tegak. Okey. Yang kedua, 4 kali takbir. Okey. Rukun solat jenazah ni yang ketiganya adalah 4 kali takbir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Okey. Seterusnya berselawat ke atas Nabi. Okey, kemudian mendoakan jenazah. Okey. Dan dalam rukun solat jenazah ni dia tak ada rukuk, tak ada sujud macam solat biasa. Sebab tu kalau kita perhatikan, solat jenazah ni orang duduk rapat-rapat je kan. Antara imam dengan saf yang pertama pun rapat, antara saf pertama yang saf yang kedua pun rapat, sebab dia cuma berdiri tegak. Dia tak ada sujud, tak ada rukuk. Bilangan rakaat tu digantikan dengan 4 kali takbir. Dia tak ada rakaat. Kalau kita solat biasa, adanya rukuk, ada sujud untuk memisahkan antara satu-satu rakaat. Tapi solat jenazah ni, dia dipisahkan dengan 4 kali takbir menggantikan bilangan rakaat. Okey, kita akan tengok lepas ni berkaitan dengan kaifiat. Okey, seterusnya memberi salam. Okey, ni antara rukun-rukun solat jenazah. Okey, dia sama juga. Dia sama juga takrif dengan solat biasa, cuma perbuatan dia tu berbeza. Kita kalau solat solat biasa, kita ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir macam tu. Tapi bagi solat jenazah ni cuma berdiri tegak saja dan dipisahkan dengan 4 kali takbir, dan setiap kali takbir tu ada bacaan-bacaan dia. Okey. Seterusnya. Okey, syarat-syarat jenazah yang disembahyangkan. Okey, apa syarat-syarat jenazah yang boleh kita sembahyangkan? Yang pertama, bukan mati syahid. Okey, jenazah tersebut bukannya mati disebabkan dia tu mati syahid. Maksudnya bukan mati kerana berperang. Okey, syahid kat sini orang yang mati dalam medan peperangan tak perlu disembahyangkan, dikafankan, dimandikan, tak perlu. Okey. Kemudian yang kedua, jenazah ialah seorang yang Islam. Mesti jenazah tu adalah seorang yang beragama Islam baru boleh disembahyangkan. Yang ketiga, sudah dimandikan dan dikafankan. Okey, jenazah tersebut sudah dimandikan dan dikafankan, kemudian barulah disembahyangkan. Okey, next. Okey, kaifiat ataupun cara-cara solat jenazah. Okey, solat jenazah ini sunat dilakukan secara berjemaah, akan tetapi ianya juga sah dilakukan jika bersendirian. Nak solat jenazah seorang-seorang pun sah. Cuma dia sunat dilakukan secara berjemaah. Okey, solat jenazah tidak mempunyai rukuk dan sujud. Rakaat solat digantikan dengan 4 kali takbir. Kemudian syarat sah solat jenazah sama seperti solat biasa. Dan perkara yang membatalkan solat jenazah juga sama seperti perkara-perkara yang membatalkan solat biasa. Macam-macam lah perkara-perkara yang membatalkan solat. Contohnya awak tengah solat jenazah, kemudian pada takbir yang kedua awak pun
terkentut ke sebagainya, maka solat awak pada ketika solat jenazah awak pada ketika tu akan terbatal, dan macam-macam lagi lah perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Seterusnya, kaifiyat dia lagi. Cara-cara solat jenazah. Yang pertamanya adalah berdiri bagi yang berupaya, berdiri tegak ataupun qiyam bagi orang yang berupaya. Maksudnya orang yang boleh berdiri dengan sempurna, dia kena berdirilah. Kemudian lepas dah berdiri, duduk dalam saf elok-elok, kemudian takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram. Kita tengok tadi yang solat jenazah ni ada 4 takbir. Kemudian takbir yang pertama adalah takbiratul ihram berserta dengan niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 kali takbir, imam ataupun makmum, mengikut imam kerana imam ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu takbir yang pertama. So, perlu diingat, niat tu berada di dalam hati. Yang kita baca sekarang ni adalah lafaz niat. Niat tu lintasan hati kita. Kita pun semasa Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan, aku solat ke atas mayat ini 4 takbir, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita pun lepas akad takbiratul ihram, kita pun baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah selengkapnya 7 ayat, habis waladdallin, amin. Kemudian kita takbir yang kedua. Takbir yang kedua dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang lagi, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Bacalah sampai habis. Kemudian takbir yang ketiga. Dah kita takbir yang kedua tadi dah selawat Allahu Akbar. Takbir yang ketiga dan berdoa untuk si mati. Kalau mayat itu adalah jenazah itu adalah lelaki, kita baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Manakala kalau jenazah itu seorang wanita ataupun seorang perempuan, doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kita pun selesai baca doa untuk mayat, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar, takbir yang keempat. Kita pun selepas takbir yang keempat ni sunat membaca doa. Baca doa sekali lagi, sunat membaca doa sekali lagi untuk si mati dengan doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu bagi mayat ataupun jenazah lelaki. Bagi jenazah wanita ataupun bagi jenazah perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Selepas je kita baca kita baca doa pada takbir yang keempat ni, kita pun memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Semuanya dalam keadaan berdiri. Bermula daripada takbir ratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita baca Al-Fatihah. Kemudian lepas tu kita pun takbir Allahu Akbar, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun takbir lagi yang ketiga, baca doa untuk si mati ataupun untuk jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Contohnya. Kemudian takbir lagi yang keempat Allahu Akbar. Kita pun baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita pun kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai saja solat jenazah kan. Ini awak kena praktikkan.
okey, mungkin dah bila boleh pergi sekolah nanti kita pun adalah kita buat simulasi solat jenazah ke dan sebagainya. Mungkin ustaz-ustazah awak akan buat semua tu. So sebagai panduannya macam itulah lebih kurang. Okey, seterusnya perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika solat jenazah. Okey, yang pertama perkara sunatnya adalah imam berdiri berdekatan kepala bagi mayat lelaki dan pinggang bagi mayat wanita. Okey, maksudnya boleh fahamlah kan? Okey, seorang imam ataupun ini adalah contoh yang kita ataupun satu perkara yang kita boleh kenal ataupun kita boleh tahu. Contohnya masa kita nak pergi solat jenazah tu orangnya ramai. Kemudian kita nampak sikit je kepala imam tu kan. Kita pun tengok, imam kedudukan dia ke arah kepala. Berdiri berdekatan dengan kepala mayat. Maka kita tahu pada masa tu kita perlu niatkan ataupun jenazah ni adalah jenazah lelaki. Kemudian kalau imam duduk tengah-tengah, paras pinggang ni mesti tengah-tengah lah kan, mayat dekat sini, imam duduk kat sini. Tengah-tengah lah. So itu adalah mayat wanita ataupun jenazah perempuan. Seterusnya dilakukan solat itu di masjid. Sunat juga dilakukan solat jenazah itu di masjid. Disiap-siapkan di rumah, dimandikan, dikafankan di rumah, maka bawalah jenazah itu ke masjid untuk disembahyangkan. Seterusnya perkara yang sunat lagi ketika solat jenazah adalah dilakukan secara berjemaah. Sunat dilakukan secara berjemaah. Supaya lebih ramai orang yang mendoakan si mati, memudahkan perjalanan dia untuk menemu Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mengangkat dua tangan setiap kali takbir. Bila kita ada 4 kali takbir itu, setiap kali takbir tu angkat tangan. Kemudian, apa lagi perkara yang sunat? Memperlahankan bacaan. Ketika solat jenazah tu kita memperlahankan bacaan, itu adalah sunat, perkara sunat ketika solat jenazah. Dan yang terakhir, menjadikan 3 saf ataupun 3 barisan jika makmum itu ramai. Kita tengoklah kapasiti makmum ataupun orang yang datang untuk solat jenazah tu, kita seelok-eloknya jadikan 3 saf. Kalau ramai lagi pun, melebihi daripada tu pun, tak kisahlah, ikut kapasiti orang yang hadir untuk solat jenazah tu. Kalau kata contohlah ada 15 orang makmum, seorang imam ada 16 orang, maka buatlah 5 sebaris tu, satu saf tu 5 orang, 5 orang, 5 orang. Jadikan 3 saf. Itu yang sunatnya. Seterusnya, kita tengok lafaz niat solat jenazah berbeza bergantung pada jantina dan usia mayat tersebut. Kita nak tengok berkaitan dengan lafaz-lafaz niat solat jenazah. Dia berbeza lafaz niat solat jenazah lelaki, perempuan, kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Antara contohnya kita tengok kat sebelah tu. Untuk lafaz niat solat jenazah mayat perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat solat jenazah mayat lelaki, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas ini mayat lelaki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat solat jenazah mayat kanak-kanak lelaki, usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin
fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayat kanak-kanak lelaki. Ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Okay, kemudian lafaz niat solat jenazah mayat kanak-kanak perempuan. Usalli ala hadhil maitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Okey, itu antara lafaz-lafaz niatnya. Kita kena bezakanlah, kena kenal pasti kita pergi solat jenazah tu untuk siapa dan dia ada beza sikit je kan. Okey. So bolehlah hafal. Okey, seterusnya. Hikmah melakukan solat jenazah. Apakah hikmah kita melakukan solat jenazah? Antaranya adalah yang pertama, memberi peringatan dan keinsafan kepada yang masih hidup bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Okey, bila kita pergi untuk solat jenazah, salah satunya kita dapat insaf ataupun dapat beri peringatan kepada diri kita sendiri yang masih hidup ni bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Okey. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahawa agama Islam adalah agama persaudaraan. Okey, nak buktikan agama Islam ni adalah agama persaudaraan, sehingga kan apabila seorang hamba Allah yang beragama Islam itu meninggal dunia, maka ada saudara se-Islamnya yang datang untuk solat jenazahnya ataupun mengiringi pemergian jenazah tersebut dengan berdoa. Okey, kemudian yang ketiga, sebagai tanda penghormatan orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Sebagai tanda penghormatan yang terakhir kita kepada si mati dengan cara kita solat jenazah. Okey. Seterusnya, yang keempat, sebagai satu usaha untuk mempermudahkan perjalanan orang yang telah mati menemui Allah dengan mendoakan keampunan untuknya. Okey, kita bila kita pergi solat jenazah ni, kita nak tolong si mati dengan mendoakan. Kita dalam solat jenazah tadi tu kita telah doakan bagi si mati, mohon keampunan untuk dia. Okay, supaya senang ataupun mempermudahkan perjalanan dia untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Kemudian kita tengok kepada contoh soalan yang pernah masuk dalam peperiksaan UPKK dan mungkin akan masuk lagi, lebih kurang dengan soalan-soalan yang ni lah. Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama, apakah hukum melakukan solat jenazah? Apakah hukum melakukan solat jenazah yang kita telah tengok tadi ataupun kita bincang tadi. Hukum melakukan solat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan fardu ain, bukan sunat hai'ah, bukan sunat ab'ad. Kemudian yang kedua, manakah rukun solat jenazah? Yang mana satu rukun solat jenazah ni dalam jawapan dia ni? Yang pertama, membaca doa iftitah. Yang kita bincang tadi rasa-rasanya tak ada. Kemudian membaca tahiyat awal, membaca surah Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir. Yang ada kat sini rukun solat jenazah adalah membaca Al-Fatihah. Yang lain tak ada. Tak perlu baca doa iftitah dan tak ada tahiyat awal serta tahiyat akhir. Seterusnya. Solat jenazah dilakukan dengan 4 kali. 4 kali takbir, 4 kali rukuk, 4 kali salam dan 4 kali bermukim. Solat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Kemudian soalan yang keempat ni berkaitan dengan betul dan salah. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu.
solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. So jawapan dia salah lah, sebab dia tak sama dengan solat fardu. Okey, dia cuma sama dari sudut solat itu sendiri, yang mana dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Tapi secara praktikalnya bila kita buat, dia tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat akhir, maka dia tak sama dengan solat fardu yang biasa. Okay, so jawapan dia salah lah. Okey, seterusnya. Okey, kemudian ni soalan suaikan. Okey, lafaz niat. Dia nak apa? Kita suaikan antara lafaz niat dengan apa lafaz niatnya. Okey, soalan dia lafaz niat solat Jumaat. Okey, lafaz niat solat Jumaat. Okey. Mestilah kita kena cari perkataan yang ada Jumaat. Okey, usalli fardal Jumaat raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Okey, kemudian lafaz niat solat jenazah. Lafaz niat solat jenazah, ada perkataan mayyit. Usalli ala hazal mayyit. Arba'a takbirat lillahi ta'ala. Kemudian lafaz niat solat hajat, ada perkataan hajat. Okey, usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, jangan main hentam je. Kena baca betul-betul lafaz niat je. Dengan contoh lafaz niat tu, dia sebut perkataan apa dalam lafaz niat tersebut. Maka pada masa tu bolehlah kita baru boleh kita pastikan yang mana lafaz niat solat-solat yang betul. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, rukun solat jenazah. Okey, dia minta 2 rukun solat jenazah. Okey, kita pun tulislah 2. Okey, antaranya tadi yang paling senang apa? Niat. Okey, niat. 1. Yang keduanya membaca. Okey, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, membaca Al-Fatihah. Okey, selesai. So, itu inilah di antara contoh-contoh soalan yang pernah masuk dalam peperiksaan UPKK yang perlu diambil berat dan perlu diberi penekanan supaya mudah untuk kita menjawab soalan nanti. Okey, dan Ustaz rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita berkaitan dengan tajuk solat Jumaat, solat jenazah. Okey, bagi pelajaran ibadah ataupun subjek ibadah tahun 5, pelajaran yang keempat. Dan semoga apa yang kita telah bincangkan ini telah menjadi pengajaran, pedoman dan ingatan kita, bukan sekadar untuk UPKK sahaja, dan kita bawalah apa yang kita dapat dalam pembelajaran solat jenazah ini sampailah kita tua, sampailah kita sendiri disolatkan. Kita semua kan bakal jenazah kan. Okey. Semoga dapat memberi manfaat untuk semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.